Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saya ucapkan kepada semua pelajar bagi tingkatan 3, iaitu pada hari ini juga kita akan sambung lagi pembelajaran kita, iaitu dalam bidang kemahiran olahraga asas bagi bagi tajuk lempar cakra. Okey, saya harap pelajar semua dalam keadaan yang sihat dan juga ceria. Okey, kita ke slide seterusnya, di mana standard pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan dapat melakukan kemahiran lempar cakra, menjelaskan perkaitan antara faktor ketinggian lepasan, sudut lepasan dan hala tuju lepasan dengan jarak lemparan dalam lempar cakra, menguruskan peralatan sebelum, semasa dan selepas melakukan aktiviti dengan selamat, menggunakan peralatan yang sesuai mengikut fungsi semasa melakukan aktiviti fizikal, dan last sekali menerima cabaran dan seronok semasa melakukan aktiviti fizikal. Okey, pengenalan, kita start kepada sejarah melempar cakra. Apa itu lempar cakra ni? Okey, sejak acara lempar cakra diperkenalkan pada zaman Great Purba lagi, acara ini telah mengalami banyak perubahan. Okey, terutama dari aspek peraturan dan gaya lemparan cakra. Dari lemparan cakra berdiri di atas, iaitu pedestal, dalam pentas gaya melempar 90 darjah, gaya rotasi ataupun dinamakan rotate. Bahasa Inggeris, bahasa Melayu dia berpusing dan lempar, dan pelbagai gaya lemparan lain telah diperkenalkan oleh jago-jago dunia pada era tertentu. Okey, apa itu cakra? Lempar cakra diperbuat daripada kayu atau bahan lain yang menyerupai kayu dan dibaluti oleh lingkaran logam besi atau tembaga yang licin, iaitu dekat cakra tu lingkaran dia dibalut dengan logam besi dan tengah-tengah dia adalah kayu. Cakra berbentuk bulat. Okey, seperti inilah contoh dia kan, bulat tetapi lepeh. Okey, dia lepeh. Saiz dan berat cakra digunakan untuk lelaki adalah berbeza. Okey, beza kan lelaki dan perempuan. Lemparan cakra perlu dilakukan dalam sebuah bulatan berukuran lilit 2.5 meter. Okey, tak boleh lebih daripada 2.5 meter tu. Lemparan dikira sah apabila cakra mendarat dalam sektor balingan dan hanya atlet meninggalkan bulatan lemparan melalui bahagian belakang setelah cakra mendarat. Okey, setelah lemparan dilakukan, atlet perlu jalan melalui bahagian belakang bahagian lingkaran bulatan tu keluar melalui bahagian belakang, jangan keluar depan, nanti batal. Okey, ini adalah ukuran cakra, di mana lelaki bawah 18 tahun 1.5 kg, perempuan bawah 18 tahun 1 kilo, lelaki bawah 15 tahun 1 kilo, dan perempuan bawah 15 tahun juga 1 kilogram. Okey, nampak ni, ni adalah gambaran cakra. Okey, ini adalah gambaran kawasan lemparan, di mana kita dapat lihat pengadil berada di bahagian tepi. Ini adalah pengadil, di mana lemparan akan dilakukan di bahagian lilitan bulatan ni lah. Ini adalah gambaran lilitan bulatan. Okey, atlet akan berada di sini dan akan melakukan lemparan cakra, lontaran cakra, dan pengadil di bahagian sisi padan ni akan mengambil jarak lah. Okey, kawasan lemparan sah. Okey, ini adalah gambaran dia, mana ni adalah titik pusat bulatan. Okey, atlet akan melakukan lemparan cakra ke arah sini dan akan keluar melalui bahagian belakang ni. Okey, terdapat dua cara memegang pegangan cakra ni. Okey, pegangan pertama adalah bingkai cakra kena pada pangkal telapak tangan berhampiran dengan pergelangan tangan. Okey, yang kedua, pergelangan tangan perlu dalam keadaan rileks dan lurus. Okey, bingkai cakra kena pada pangkal telapak tangan. Okey, bingkai cakra macam ni lah. Okey, dan berhampiran dengan pergelangan tangan. Bahagian pergelangan tangan ni akan dirapatkan, diikuti oleh jari-jari ni lah akan digenggam. Pergelangan tangan perlu dalam keadaan relax. Okey, relax je pergelangan tangan. Okey, jangan kontrakkan tangan kan. Okey, relax je tangan. Okey, berbeza juga untuk cara memegang cakra dua ni. Letak cakra pada sendi akhir di hujung jari, dengan jari berada di tepi cakra. Cakra tidak digenggam. Okey,
Okey, kalau kita lihat kan, cakra ni tidak perlu digenggam, letak sahaja jari-jari ni di bahagian lingkaran ni lah, cakra ni. Okay, letak saja. Lepas tu cakra ni tidak perlu digenggam. Relax je. Letak ibu jari pada permukaan cakra. Okey. Letak ibu jari pada permukaan cakra dekat sini. Dekat sini ibu jari. Okey, kita ke teknik lemparan cakra. Terdapat dua, gaya berdiri atau 90 darjah, dan yang kedua adalah gaya berpusing. Ya, berbeza Okey, kita pergi kepada gaya berdiri atau 90 darjah. Okey. Kita tengok video ni, video gaya berdiri. Diri tegak dan menghalirkan bahu kirinya ke arah kawasan cakra mendarat. Kedudukan kaki kanan pemain berada lebih depan sedikit dari kaki kiri. Cakra dipegang dalam tangan kanan dan badan pemain perlu direndahkan. Badan pemain perlu direndahkan. Pemain akan menghayun cakra ke belakang dengan satu hayunan rileks dan membawa lengan kiri yang bengkok ke hadapan dada. Pemain akan melakukan tolakan dengan kaki kanan yang akan memulakan aksi balingan. Tumit kaki kiri perlu dinaikkan, lutut ditolak ke hadapan, pemain perlu meluruskan badan, kemudian melakukan balingan. Pemain berdiri. Okey. Itu adalah contoh di mana gaya iaitu teknik berdiri atau 90 darjah dilakukan. Okey. Untuk gaya berpusing, kita tengok lagi contoh dia. Dengan membelakangkan arah balingan. Pemain memutar atas kaki kiri dan membawa lutut kanan ke atas seperti pergerakan berlari. Lepaskan cakra di bawah aras bahu. Kedudukan kedua-dua bahu adalah sejajar. Okay, itu adalah contoh di mana video dalam teknik lempar cakra. Terdapat dua kan, teknik berdiri atau 90 darjah dan gaya berpusing. Okay, kita pergi kepada fasa-fasa lempar cakra ni. Okay, terdapat 4 fasa. Fasa pertama, fasa persediaan. Fasa kedudukan kuasa kedua. Fasa ketiga, fasa lemparan. Dan keempat, fasa pemulihan. Kita pergi kepada fasa persediaan kan. Okay, fasa persediaan ni, yang pertama adalah berdiri dengan bahu kiri menghadap kawasan mendarat. Berat badan di atas berbola telapak kedua-dua kaki. Okay, kaki dibuka seluas bahu dengan tumit. Kaki kanan selari dengan hujung jari kaki kiri. Kaki dibuka seluas bahu lah. Kaki akan dibuka selari dengan paras bahu. Okay, sebelum tu nampak ni, telapak kaki, berat badan di atas berbola telapak kaki kedua-dua kaki. Okay, tubuh badan dikilas serentak dengan ayunan tangan. Cakra diayun ke belakang. Maknanya cakra akan diayun ke belakang lah. Masa fasa persediaan ni, seberapa jauh ke belakang yang boleh. Okay, untuk mendapatkan daya yang kuat lah. Kalau boleh jauh lagi. Okay. Seterusnya adalah fasa kedudukan kuasa. Okay, kita nak ambil power kan. Macam mana kita nak ambil nak dapatkan jarak yang jauh. Okay, yang pertama, berat badan disokong oleh kaki kanan yang fleksi. Okay, maknanya berat badan ni akan disokong lah oleh kaki kanan yang fleksi. Okay, yang kedua, dagu, lutut dan hujung jari berada pada garis lurus, iaitu kedudukan chinito, iaitu pada kedudukan ni lah, dagu, lutut dan juga hujung telapak kaki ni, hujung jari. Okay, perlu lurus. Okay, kita pergi kepada fasa lemparan. Okay, apa yang ada dalam fasa lemparan ni? Okay, fasa-fasa dia, yang pertama, tangan kanan bergerak ke hadapan selepas pinggul dikilaskan. Okay, tangan kanan akan bergerak ke hadapan selepas pinggul dikilaskan. Okay, tangan kanan akan bergerak ke hadapan selepas pinggul dikilaskan. Okay, pinggul perlu dikilaskan. Yang kedua, kaki kanan dikilas dan ekstensi secara eksplosif sambil mengilas pinggang untuk bawa pinggul kanan ke hadapan.
Yang ketiga, berat badan dipindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri. Cakra dilepaskan pada paras bahu atau sedikit ke bawah. Bahagian kiri badan dikunci dengan ekstensi kaki kiri dan tangan kiri fleksi. Okey, dengan kata mudah dia lah. Okey, tangan kanan, yang pertama tangan kanan akan bergerak ke hadapan. Okey, diikuti dengan dikilaskan pinggang untuk mendapatkan daya lah. Seterusnya pinggang akan dikilaskan dan akhir sekali berat badan akan dipindahkan dari kaki kanan ke kaki kiri. Dan last sekali cakra akan dilemparkan ke hadapan, diikuti dengan paras bahu, diikuti dengan badan dikunci lah, badan dikunci kat sini. Okay, semasa lontaran dilakukan, badan perlu dikunci. Okay, last sekali fasa pemulihan, di mana kedudukan kaki ditukar dengan segera selepas melempar dengan lakuan ikut lajak untuk mengekalkan keseimbangannya. Maknanya mula-mula kan kaki kiri di hadapan, okay, kaki kanan di belakang. Masa lemparan dilakukan, kaki kanan akan berada di hadapan untuk mendapatkan lajak lah, untuk mendapatkan keseimbangan supaya kita tidak terjatuh semasa melakukan lemparan dan juga tidak terkeluar daripada lilitan bulatan. Okay, lilitan bulatan tadi lah, kawasan bulatan masa lakukan lontaran. Okey, faktor yang mempengaruhi jarak lemparan cakra, terdapat 3, iaitu ketinggian lepasan, sudut lemparan dan juga hala tuju pelepasan. Okey, cuma tengok pelajar ini adalah faktor-faktor dia, di mana kalau pelajar nak dapatkan jarak yang jauh semasa lemparan cakra dilakukan. Okey, ini adalah gambaran di mana sudut yang perlu dilakukan semasa lontaran lempar cakra dilakukan. Mana? Okey, sudut 30 darjah, 45 darjah dan 60 darjah. Okey, kalau kita terlampau tinggi, iaitu menggunakan sudut 60 darjah, maknanya cakra tu tak jauh pun. Okey, dia akan pergi di sini saja. Okey, berbanding dengan 45 darjah, 40 hingga 45 darjah lah. Okey, di mana cakra akan berada dengan jarak yang jauh, dan juga 30 darjah. 30 darjah tak jauh sangat kan. Jadi kita perlu menggunakan teknik ni, cara melempar ni, dengan menggunakan 45 darjah, dengan sudut 45 darjah untuk mendapatkan jarak yang lebih jauh. Okey, ni kalau belajar dekat subjek sains ada ni. Okey, itu saja daripada saya. Saya harap pelajar semua dapat apa yang saya sampaikan, dan juga saya harap pelajar dapat siapkan tugasan yang saya beri di dalam grup. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih dan assalamualaikum.